Datuk Seri Najib Razak menerima RM2.3 bilion hasil One Malaysia Development Berhad (1MDB) dalam 4 fasa dari tahun 2011 hingga 2014 melalui 2 akaun peribadinya di M Islamic Bank Berhad. Penganalisis Bank Negara Malaysia (BNM) Adam Arif Muhammad Roslan memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa dana itu boleh dikesan yang terbahagi kepada 4 fasa. Saksi pendakwaan ke-47 itu berkata demikian ketika membacakan pernyataan saksinya pada perbicaraan kes penyelewengan RM2.3 bilion dana 1MDB yang dihadapi bekas Perdana Menteri itu. Transaksi itu katanya berlaku di antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014 dengan amaun serendah RM11,567.57 dan paling tinggi RM602 juta. Najib 70 tahun menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB. Beliau turut berdepan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Squarah bersambung. Integriti dan accountability merupakan asas utama kepada pentadbiran negara yang berkesan. Tanpa kedua-dua nilai ini, sistem pengurusan yang telus dan berwibawa sukar dicapai, sekaligus membuka ruang kepada salah guna kuasa dan rasuah. Di Malaysia, kegagalan nilai ini dapat dilihat dengan jelas dalam skandal 1MDB yang melibatkan pemimpin tertinggi negara, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Skandal ini bukan sahaja menggugat kepercayaan rakyat terhadap kerajaan, malah turut menjejaskan imej Malaysia di mata dunia. Ia menjadi simbol kegagalan pengurusan integriti dan kelemahan institusi dalam mengawal penyalahgunaan kuasa. Dengan dana berbilion ringgit yang dilaporkan diselewengkan, ia mencetuskan penyiasatan global dan menunjukkan betapa seriusnya implikasi apabila integriti dalam kepimpinan diabaikan. Justeru itu, kes ini menyalahkan keperluan mendesak untuk memelihara integriti dan kebertanggungjawaban dalam kalangan pemimpin demi memastikan tadbir urus negara yang bersih dan berkesan. Skandal 1MDB bermula apabila syarikat pelaburan strategik milik penuh kerajaan ini ditubuhkan pada tahun 2009 dengan tujuan utama untuk merangsang pembangunan ekonomi dan menarik pelaburan asing. Namun begitu, sekitar tahun 2015, timbul dakwaan penyelewengan dana bernilai berbilion ringgit yang mengaitkan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak selaku Perdana Menteri dan pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB ketika itu. Dana 1MDB disalahgunakan untuk pembelian aset mewah seperti hartanah, jet peribadi dan karya seni bukan sahaja dalam negara tetapi merentas pelbagai negara termasuklah Amerika Syarikat, Switzerland dan Singapura. Siasatan oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mendapati lebih $4.5 bilion diselewengkan mencetuskan krisis kepercayaan terhadap kepimpinan negara. Skandal ini bukan sekadar isu kewangan tetapi mencerminkan kepincangan dalam tadbir urus dan kelemahan sistem integriti negara. Seterusnya, saya akan menerangkan 2 komponen penting dalam kes Najib Razak iaitu peruntukan statut dan autoriti kes. Pertama sekali, kita lihat kepada peruntukan statut. Dalam kes ini, terdapat 3 akta utama yang digunakan oleh pihak pendakwaan. Yang pertama ialah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, khususnya Seksyen 23(1). Seksyen ini melibatkan penyalahgunaan kuasa oleh seorang pejabat awam untuk mendapatkan suapan bagi dirinya sendiri atau pihak lain. Dalam konteks ini, Najib didakwa menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan untuk meluluskan pinjaman kepada SRC International yang kemudiannya menyalurkan dana kembali kepadanya. Seterusnya ialah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 melalui Seksyen 41A. Seksyen ini merujuk kepada pengubahan wang haram iaitu perbuatan menyembunyikan atau mengendalikan wang hasil aktiviti haram. Dalam kes Najib, RM42 juta daripada SRC International telah masuk ke dalam akaun peribadi beliau. Akhir sekali ialah kanun kesesaan, khususnya Seksyen 409 yang melibatkan pecah amanah jenayah oleh pejabat awam. Najib dipercayai telah menyalahgunakan
merupakan dana awam yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan tetapi disalahgunakan bagi kepentingan peribadi. Ketiga-tiga peruntukan ini membawa hukuman yang berat termasuk penjara sehingga 20 tahun, denda dan dalam beberapa kes sebatan. Kita lihat kepada autoriti kes pula yang merujuk kepada keputusan kehakiman sebenar dalam kes ini. Kes utama melibatkan SRC International Sendirian Berhad di mana Najib Razak berdepan dengan 7 pertuduhan, 1 kerana salah guna kuasa, 3 kerana pecah amanah jenayah dan 3 kerana pengubahan wang haram. Pada 28 Julai 2020, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendapati beliau bersalah atas semua tuduhan. Hakim Datuk Muhammad Nazlan menyatakan bahawa pembelaan Najib tidak boleh dipercayai dan bukti menunjukkan penyalahgunaan kuasa yang jelas. Kemudian, Mahkamah Rayuan pada Disember 2021 mengekalkan keputusan tersebut dan pada Ogos 2022, Mahkamah Persekutuan juga menolak rayuan akhir beliau. Ini menjadikan Najib sebagai Perdana Menteri pertama dalam sejarah Malaysia yang dipenjarakan. Walaupun begitu, pada Februari 2024, hukuman penjara beliau telah dikurangkan daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan denda daripada RM210 juta kepada RM50 juta oleh Lembaga Pengampunan. Kes ini menjadi autoriti penting dalam Undang-Undang Perniagaan kerana ia membuktikan bahawa prinsip accountability dan integriti harus ditegakkan walaupun terhadap individu yang berada di puncak kuasa. Kesan kepada pelbagai pihak. Bagi kesan kepada kerajaan, pertama, skandal 1MDB merosakkan keyakinan rakyat terhadap kepimpinan Najib dan Parti Barisan Nasional sehingga menyebabkan BN tewas dalam pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018 kepada Pakatan Harapan. Kedua, kekalahan BN membawa perubahan besar dalam pemerintahan Malaysia di mana Tun Dr. Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri selepas lebih 15 tahun dan menandakan pembentukan kerajaan baru serta perubahan strategi politik negara. Ketiga, skandal ini mencabar integriti institusi kerajaan Malaysia termasuk Badan Perundangan, agensi keuangan dan agensi penguatkuasaan undang-undang yang gagal memastikan ketulusan dan accountability. Kesan kepada ekonomi Malaysia. Pertama, skandal ini memberi impak negatif kepada keyakinan pelabur asing terhadap ekonomi Malaysia sehingga menyebabkan ketidakstabilan pasaran kewangan, kejatuhan nilai ringgit dan penurunan penerapan kredit negara. Kedua, pengaliran keluar dana daripada 1MDB menjejaskan kedudukan kewangan negara kerana dana yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan negara disalahgunakan dan dipindahkan ke akaun individu tertentu. Kesan terhadap sistem perundangan. Pertama, skandal ini meningkatkan kesedaran bahawa perlunya reformasi dalam sistem kehakiman, agensi penguatkuasa dan institusi negara. Ia menjadi pencetus untuk pelaksanaan inisiatif reformasi yang bertujuan mengukuhkan keterusan, accountability dan integriti kerajaan. Kedua, skandal ini mendorong perubahan dalam undang-undang anti rasuah dan pengawasan keuangan di mana Malaysia memperkenalkan undang-undang yang lebih ketat dan dasar yang lebih telus untuk mencegah penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Kesan kepada masyarakat. Pertama, kes ini menimbulkan persoalan mengenai kebebasan dan keterusan institusi kehakiman serta penguatkuasaan undang-undang. Walaupun Najib dipatuhi hukuman, tetapi masih ramai meragui kesan sebenar terhadap golongan elit yang terlibat dalam penyalahgunaan kuasa. Kedua, skandal ini memperkukuh gerakan anti rasuah dan meningkatkan kesedaran masyarakat bahawa pentingnya reformasi dalam sistem pemerintahan dan pengawasan keuangan sekaligus membuatkan rakyat semakin prihatin terhadap integriti pemimpin negara. Kesan kepada Najib dan pemimpin politik. Pertama, Najib berhadapan dengan tuduhan penyalahgunaan kuasa, pengubahan wang haram dan pecah amanah yang merosakkan imej beliau sebagai pemimpin negara. Keputusan mahkamah memberi isyarat bahawa tiada siapa yang terkecuali walaupun berada di kedudukan tertinggi dalam kerajaan. Kedua, skandal ini juga memberi impak kepada ahli keluarga Najib, terutamanya isterinya, Datin Seri Rosmah Mansor yang turut terlibat dalam siasatan. Kejadian ini menjejaskan politik dalaman keluarga dan parti dengan beberapa ahli politik BN cuba menjauhkan diri daripada skandal tersebut. Langkah mengatasi isu integriti dan rasuah. Pertama, penguatkuasaan undang-undang yang tegas dan berkesan. Agensi penguatkuasaan seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) perlu diberi kuasa dan sumber yang mencukupi untuk melaksanakan tugas mereka dengan lebih efisien.
kerjasama antara agensi penguatkuasaan dan badan kehakiman perlu diperkukuhkan bagi memastikan pesalah rasuah dibawa ke muka pengadilan dengan segera. Kedua, pendidikan dan kesedaran rakyat. Pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk nilai integriti. Kempen kesedaran awam perlu dipergiatkan bagi mendidik masyarakat bahawa bahayanya rasuah. Program pendidikan anti rasuah boleh dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan universiti untuk membentuk generasi muda yang beretika dan bertanggungjawab. Ketiga, meningkatkan ketulusan dalam pemerintahan. Kerajaan harus memastikan semua proses pentadbiran termasuk pemberian tender dan kontrak awam dijalankan secara telus. Penggunaan sistem e-tendering boleh membantu memastikan proses tender dilakukan secara adil dan terbuka. Keempat, penegakan etika dan integriti dalam parti politik. Parti politik perlu menguatkuasakan kod etika yang ketat dan mengambil tindakan terhadap ahli yang terlibat dalam rasuah atau penyalahgunaan kuasa. Kelima, mengutamakan integriti dalam pemilihan pemimpin. Proses pemilihan pemimpin perlu diadakan dengan lebih ketat termasuk pemeriksaan latar belakang dan integriti seseorang itu sebelum dilantik secara sah. Pembaharuan dalam sistem politik dan pilihan raya juga boleh membantu memastikan pilihan yang dipilih mempunyai rekod moral yang lebih baik. Keempat, penegakan etika dan integriti dalam parti politik. Parti politik perlu menguatkuasakan kod etika yang ketat dan mengambil tindakan terhadap ahli yang terlibat dalam rasuah atau penyalahgunaan kuasa. Kelima, mengutamakan integriti dalam pemilihan pemimpin. Proses pemilihan pemimpin perlu diadakan dengan lebih ketat termasuk pemeriksaan latar belakang dan integriti seseorang itu sebelum dilantik secara sah. Pembaharuan dalam sistem politik dan pilihan raya juga boleh membantu memastikan pemimpin yang dipilih mempunyai rekod moral yang baik. Yang terakhir, peranan media dan masyarakat. Media massa memainkan peranan penting dalam melaporkan kes rasuah secara objektif dan meluas. Masyarakat juga perlu aktif menuntut keadilan dan integriti termasuk melalui penubuhan badan pemantau yang bebas. Kesimpulannya, skandal 1MDB telah memberikan impak yang besar terhadap reputasi negara dan juga ekonomi kita. Kejadian ini bukan sahaja mendapat perhatian antarabangsa, malah telah menjejaskan keyakinan pelabur serta rakyat terhadap pentadbiran negara. Lebih mengejutkan lagi, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak telah dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda sebanyak 210 juta ringgit Malaysia atas kesalahan berkaitan SRC International Sedian Berhad. Ini menunjukkan bahawa tiada siapa pun yang berada di atas undang-undang. Ia juga membuktikan betapa pentingnya nilai ketelusan dan accountability dalam kepimpinan negara. Kita dapat lihat bahawa sistem kawal selia dan penguatkuasaan undang-undang perlu direformasi agar lebih telus dan berkesan bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa seperti ini daripada berulang lagi. Akhir sekali, nilai integriti perlu diterapkan secara menyeluruh dalam semua peringkat sama ada dalam pentadbiran awam maupun politik. Tanpa integriti, sebarang dasar atau sistem yang dibangunkan tetap akan terdedah kepada risiko penyelewengan. Maka, skandal ini harus dijadikan pengajaran dan peringatan penting kepada semua pihak dalam membina negara yang lebih telus, adil dan berintegriti.